A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Dan pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita yang mana pada minggu lepas ataupun pada kuliah yang lepas kita telah menghuraikan mengenai hati yang mati. Yang mana hati yang mati ini akhirnya kita kata yunada ilallah wa ila daril akhirah, dia dipanggil, diseru kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Min makanin ba'id, daripada mana-mana tempat sekalipun, tempat yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastajibu lin-nasih, maka orang yang hatinya telah mati, dia tidak lagi menerima ataupun menjawab ataupun menyahut kepada seruan. Hati yang mati, satu tanda hati yang mati ialah dia tidak lagi nak mendengar. Macam kita pada hari ini, kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya hati kita ni masih hidup. Dan kemungkinan hidup kita ni hidup yang mungkin juga sakit. Malam ni kita sambung kepada hati yang sakit. Hidup, tetapi hidup pun mungkin sakit juga. Tapi paling-paling tidak kita ni hati yang masih lagi hidup, bukan hati yang mati. Hati yang mati ni tak usah dengar dah. Orang nak beritahu apa-apa saja, benda molek, benda baik, nak ajak kepada kebenaran, dia tak usah dengar. Wa yattabi' kulla syaitanin marid, dia mengikut syaitan, dia mengikut hawa nafsu dia. Ad-dunya taskhatuhu wa turdih, dan juga mengikut dunia dia. Sama ada dunia dia ni orang panggil makan diri dia sendiri dan sebagainya, ataupun dunia tu dia dapat ke tak dapat ke, tidak kira. Dia kira dunia saja. Wal hawa yasumuhu amma siwal batil wa yu'mih, dan juga hawa nafsu dia menjadikan dia ni buta pekak daripada dia mengenali apa-apa jenis kebatilan, dan juga menjadikan dia tidak. Dan akhirnya kita kata fa mukhalatatu sahib hazal qalb sakmun atau saqamun. Mukhalatah maknanya kita bergaul. Kita bergaul, kita bersaing, kita berkawan dengan orang-orang yang lagu tu, orang-orang yang memiliki ataupun orang-orang yang hati dia mati. Saqamun sebagai penyakit. Saqam ni maknanya penyakit. Hak mana kita sebut dalam doa kita, wa min sayyi'il asqam tu, dalam doa qawi ni pun, dalam doa wabak ni kita doa Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Asqam jamak kepada saqam, iaitu penyakit. Sayyi' iaitu seburuk-buruk penyakit, sebagaimana yang kita hadapi pada hari ini lah. Jadi pada hari ini pun kes masih lagi 800 lebih. Masih lagi 800 lebih. Tadi kita dengar taklimat daripada KKM, 800 lebih lagi. Beberapa tempat di negara kita ni, kawasan Lembah Kelang, kawasan Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, dan juga di Sabah masih lagi PKPB, yang mana aktiviti mereka antaranya aktiviti agama di masjid lagu ni tak dibenarkan balik. Kena sembahyang 5 orang semula dah di setiap masjid. Tak boleh dah nak keluar macam kita pada hari ni. Kita pada hari ni di beberapa negeri sudah dibenarkan untuk lanjutkan kuliah-kuliah dan juga program agama ni. Dulu mesti bar tu mesti berhenti dah. Lah ni boleh. Kelantan kita tak ada warta lagi, tak ada notis. Tapi sahabat-sahabat kita dia ambil masa lah. Lebih kurangnya waktu azan kita 10 minit tu untuk mereka pelanjutkan. Tapi kita bukan nak lanjut
Kalau salah-salahnya terlanjut tu, maka kita tidak terlerel lewat macam skala. Masih lagi kita kena patuh pada PKP ni supaya kita tidak berada lama di tempat awam. Kita tak seduk berada lama di tempat awam. Dan kita patuh dengan SOP kita, penjarakan fizikal kita 1 meter, pakai mask, kita pergi tempat-tempat awam dan sebagainya. Dan pihak berkuasa pun sedang mengambil tindakan yang besar-besaran lah. Ronda dan sebagainya, pergi ke kedai-kedai basaraya, tempat-tempat awam ni mereka pergi round. Sekarang ni kalau ada kes, mereka akan charge kita, kena RM1,000 saja-saja, tak ada pasal. Tapi kita bukan setakat masalah RM1,000 itu saja, tapi masalah kesihatan kita kena jaga. Macam ni lah kita pakai mask, kita semaya ni dah banyak dah pandangan ulama kita, fatwa-fatwa dan sebagainya kita baca. Paling-paling tidak pun dalam keadaan biasa kita kata makruh kita pakai menutup muka tu, paling-paling tidak. Tapi bila berada dalam situasi seolahnya darurat macam ni, iaitu membawa kepada kemudaratan yang lebih besar, maka pakai itu diharuskan. Maka kita pakai ni tak ada masalah. Dan bila kita pakai ni pula mengikut pula arahan daripada pemerintah, itu adalah lebih baik bagi kita daripada kita ni tak pakai. Jadi kalau kita rasa tak selesa masa semaya tu, kita jenis orang panggil tak ada nak nyawa dak, tak apalah kita tak pakai. Tapi kalau kita ni pergi ke tempat awam, kena pakai lah semata. Kalau boleh tak payah pergi kalau tidak ada apa-apa urusan penting. Tapi kalau ada urusan sangat, kita pergi, kita pakailah sebagai persediaan untuk keselamatan kita. Wa mu'asyaratuhu sum. Mu'asyarah ni lebih lagi daripada bergaul saja. Mu'asyarah ni kalau kita bersaing, contoh ginilah, saya nak bawa analogi yang lebih mudah kita senang. Kita nak ingat. Kalau mukhalatah ni kita ngaji sekolah. Contoh gitu. Jadi kita pergi masa kita sekolah pagi ni, kita bersaing dengan dia. Itu maknanya mukhalatah. Tapi muasyarah ni kalau kita duduk serumah contohnya. Kita pergi belajar universiti, kita sewa rumah sekali. Itu dah panggil siapa peringkat muasyarah. Serupa dengan muasyarah, kalau dalam bab rumah tangga dia panggil muasyarah zaujiyah. Macam mana antara lelaki dengan perempuan, suami dengan isteri. Itu kita panggil muasyarah. Maknanya peringkatnya lebih rapat lagi. Peringkatnya lebih rapat. Maka dia kata kalau dah bersaing siapa peringkat yang lebih rapat lagu tu, menjadi racun kepada kita. Sebab itulah Islam ajar kita, Nabi pun ajar juga kepada kita, apabila kita nak mencari kawan, kita nak bersaing. Bila kita nak bersaing, maka Nabi ajar kita supaya kita cari saing kita. Al-mar'u ala dini khalilihi, Nabi kata. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang ni, siapa-siapa, al-mar' mana al-insan. Manusia ni, kita ni, dia kata ala dini khalilihi, dia di atas agama kawan dia. Khalil ni maknanya sahabat baik. Sahabat baik itu khalil. Dia kata manusia ni di atas agama sahabat baik dia. Sebab apa kita berkawan? Sebab apa kita bersahabat? Sebab apa yang kita nak bersaing dengan orang tu? Sebab kita nak turut dia. Maka Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi. Agama dia ni duduk atas agama saing dia. Maknanya baik tak baik dia duduk atas saing dia. Sebab dia bila dia bersaing dengan orang, bila dia berkawan dengan seseorang itu, maka dia nak ikut orang itu. Apa saja yang orang itu nak buat, dia nak buat. Macam kita lah ni lah, bukan bersaing, tak bersaing pun kena pun kena dalam TV je. Contohnya orang suka bola sepak, bintang-bintang bola sepak. Dia suka orang bintang bola sepak ni ikut. Nak pakai serupa demo tu, pakai rambut serupa demo tu, tepek gambar demo tu di rumah, kecek kadang-kadang kecek serupa dengan demo tu. Sebab apa? Sebab apabila kita nak bersaing dengan orang, kita nak turut dia. Demo nak pergi makan mana malam ni? Kita pergi kedai ni, kita pergi kedai tu retek sebab kita nak bersaing dengan dia. Sebab tu Nabi kata dah, kita ni atas agama saing kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kamu melihat siapakah yang kamu berkawan dengan dia. Kita pun kena panjangkan perkara ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ni, kita bukan setakat bertanya dengan dia. Kita misalnya anak-anak pergi belajar luar daripada kampung kita, luar daripada negeri kita, pergi belajar jauh, bukan setakat dia duduk dengan siapa. Tetapi keadaan dia duduk tu, kalau di rumah dia sewa tu, kalau ada 4-5 orang tu semaya ke tidak,
4-5 orang ni orang lagu mana, jaga agama ke tidak jaga agama, asal-asal agama ni ada ke tidak, kita kena tahu. Sebab apabila anak kita berkawan dengan mereka, maka anak kita akan mengikut mereka. Ini dipesan oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kita pilih, kita cari siapakah yang kita berkawan dengan dia. Maka kalau berkawan dengan orang yang hati dia mati, maka pah kita pun jadi hati mati. Orang yang tak dengar dah nasihat orang, orang tu juga akan jadi tak dengar nasihat orang. Macam mudah saya kata, kalau kita berkawan dengan orang yang tak semaya, akhirnya pah kita pun tak semaya, na'udzubillah. Kalau anak kita duduk serumah dengan anak budak-budak ataupun orang-orang yang tidak semaya, pah anak kita yang semaya ni pun akhir-akhir jadi tak semaya seperti itu juga, na'udzubillah. Sebab itulah kita kena tengok dengan siapa anak-anak kita berkawan. Wa mujalasatuhu halak. Mujalasah duduk sekali, sekaki lah kalau kita panggil dia ni sekaki. Mujalasah lebih lagi daripada keadaan kita sekarang ni. Kalau kita kata mujalasatul ulama, makna kita turut seorang ulama tu, kita turut dia sekaki. Mana kalau kita ngaji dengan dia kitab, sampai habis kitab kita ngaji dengan dia, itu kita panggil mujalasah. Maka kita nak, bukan setakat kita berkawan biasa, kenal-kenal, bukan setakat kita ni berkawan ni baik, sampai boleh duduk sekali, makan sekali dan sebagainya. Kita nak duduk sekali sekaki dengan dia, kita panggil mujalasah. Sebab tu dengan ulama, kita nak kalau boleh, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam ilmu dia ada satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Antara ilmu dengan adab. Al-ilmu wal adab. Ilmu dengan adab, bukan adat, bukan ADAT. ADAT adah tu kebiasaan, resam. Ni adabun, adab iaitu adab akhlak. Antara ilmu dengan akhlak, ulama-ulama kita bila nak pergi ngaji, dia mendahulukan adab daripada ilmu. Mendahulukan adab daripada ilmu. Sehingga kan ada cerita ulama-ulama kita ni, bila dia nak pergi ngaji dengan seseorang itu, apabila dia tengok tidak ada adab kepada ulama tu, maka tak ngaji. Tak jadi nak ngaji. Sebab tidak ada adab. Jadi adab ni sangat penting. Akhlak ni sangat penting. Sebab itulah kita, daripada kita banyak-banyak kita ngaji, kita juga kena ada ngaji bab adab, bab akhlak ni kita ngaji juga, ataupun zaman dulu kita panggil bab tasawuf ni kita kena ngaji juga. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting. Maka kita berhenti sini pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan seperti orang panggil pesanan lah, supaya kita ni dengan hati orang yang hati mati ni, kita tak payah nak bersaing dengan dia, kita tak payah dah nak berkawan baik sangat dengan dia, sehingga kita duduk sekali dengan dia pun tak payahlah, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu saja, sebab dia akan membawa binasa kepada kita, dia akan menjadi racun kepada kita, bahkan membawa penyakit kepada kita. Jadi ini adalah kesimpulan daripada hati yang mati. Yang mana hati yang mati kita sebut secara senangnya ialah didd al-qalbis salim. Dia adalah lawan kepada hati yang hidup, ataupun hati yang sihat, ataupun hati yang sempurna. Hati mati kenal Allah, tidak kenal Allah. Hati yang sihat sempurna kenal Allah, hati yang mati tak kenal Allah. Hati yang sihat, hati yang sempurna, salim, sempurna itu dia taat kepada Allah, tapi hati yang mati dia tidak taat kepada Allah. Hati yang sempurna, salim itu dia taat kepada Rasul, hati yang mati dia tak taat kepada Rasul. Maka itu beza di antara hati yang hidup sempurna dengan hati yang mati. Walau bagaimanapun, sebelum daripada masuk hati yang sakit ni, sempena dengan kita ni dah berada pada bulan Rabiul Awal. Kita Rabiul Awal ni, hari ni dah 3 Rabiul Awal dah. Jadi yang mau ambil kesempatan ni, yang mau nak celah selit sikit berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi ni orang panggil sebagai refreshment, sebagai pemanas badan lah. Ni mungkin lepas ni akan ada ceramah-ceramah Maulidul Rasul, kuliah-kuliah Maulidul Rasul. Ustaz-ustaz kita pun masing-masing akan menyentuhlah apa-apa saja berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba pun rasanya terpanggil juga untuk hamba sampaikan
Peringatan ni peringatan pada hamba sendiri, saya sendiri. Kita nak ingat semua. Sebab kita ni pun kadang-kadang nama orang pun lama-lama tak jumpa, terlupa. Terlupa. Banyak perkara kita terlupa. Jadi ini antara asas-asas lah hamba ambil. Ada 4-5 perkara berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ingat balik. Hamba namakan di sini sebagai biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biodata ni maknanya pengenalan. Apa-apa yang berkaitan dengan pengenalan dia lah. Kalau kita dah niaga asal mana, lahir bila, duduk mana, ngaji mana, gitu. Itu biodata. Yang pertama namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kena ingatlah nama Nabi. Muhammad tu nama Nabi. Jadi siapa-siapa yang ada pada nama dia Muhammad itu sempurna dengan nama Nabi. Ingat. Kena ingat situ. Muhammad, Ahmad. Itu antaranya. Yang disebut dalam Al-Quran Muhammad disebut, Ahmad pun disebut dalam Al-Quran. Al-Ahmad pun disebut dalam Al-Quran. Anak amba yang pertama, anak amba nama Ahmad. Zaman dah ni tak ada dah orang bubuh nama anak ni sepatah. Tak ada dah orang bubuh sepatah ni nama anak. Ali, Abu Bakar, Abu Bakar dua dah. Mustafa, jarang dah ni. Orang zaman moden dah ni jarang dah anak tu nama sepatah dah. Amba pun dah 3 orang. 3 orang daripada 9. 3 orang daripada 9 orang. 3 orang je pertama hamba bubuh nama sepatah je. Nama Ahmad. Jadi orang lah ni kan, bila kita pun nama Ahmad dia tanya Ahmad gapo? Orang lah ni tak. Jadi hamba tak ada. Hamba fikir supaya nama pertama anak ni mesti ada nama merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara nama-nama pilihan kita ialah nama-nama Abdul Rahman, nama-nama Abdullah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada Abdul tu Abdul Rahman, Abdullah, ataupun kita rujuk kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba pilih nama Ahmad. Orang kata Ahmad saja ke? Bukan Ahmad saja. Harap-harapnya bila bubuh nama pendek, orang akan panggil pendek lah. Maknanya mudah. 2 je Ahmad. Tapi orang Kelantan kita tak boleh. Akhir-akhir jadi mak juga. Tu jadi hilang je. Jadi Ahmad jadi mak juga. Apa kita kadang-kadang jadi mak juga. Kita nak suruh jadi sebutir. Tapi anak-anak lain tu alhamdulillah bila bubuh nama bubuh nama 2 pun, tapi sebutir tu disebut sebagai penuh. Contohnya Amin. Jarang dah kita ajar nama Ming. Sebut Amin. Okey, Amin. Jadi khair, nama khair. Khair orang panggil khair. Jadi khair tu maknanya sebutir dah nama dia. Lengkap nama sebutir khair tu maknanya kebaikan. Ada maksud dia. Kalau tidak akan jadi mat. Mat tu maknanya panjang kan. Ahmad. Kalau mat tu jadi maknanya makna lain pula lah daripada Ahmad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maknanya ayah dia Abdullah, tok dia Abdul Muttalib. Tu lahir dia. Ini kita ambil hak umum. Walaupun ada perselisihan pendapat ulama mengenai tarikh sebenar lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ambil hak umum. Dan 12 Rabiul Awal hak tidak berselisihnya ialah tarikh wafat Nabi. Tarikh wafat Nabi. Hak orang berselisih pada tarikh kelahiran Nabi ada kata 9. Tapi kita ambil 12 Rabiul Awal, 29 hari bulan 10 ni kita akan bercuti tu. Cuti Maulidur Rasul. Bersamaan 20 April 571 Masihi ataupun tahun gajah. Tempat lahir dia di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah, dan dia mendapat gelaran Al-Amin. Ini antara ni makna biodata, benda-benda penting kalau kita nak tahu pasal Nabi. Dia lahir mana, lahir rumah siapa, lahir di rumah Abu Talib. Abu Talib saudara dia yang sehingga akhirnya pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bergeluk dia dengan puak-puak darah dia. Bergeluk dia, puak darah dia. Bila nak mati dia duduk sebelah, puak-puak darah duduk sebelah. Dia duduk ngajar supaya dia menerima Islam kita ni, supaya masuk Islam. Puak darah satu lagi pula duduk ajak supaya jangan. Duduk lari. Duduk bergeluk. Maka daripada situlah turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu nak bagi hidayah. Tapi hidayah itu adalah milik Allah, yahdi man yasha. Allah Ta'ala beri hidayah tu kepada orang yang dia nak bagi. Sebab itulah kita lihat pada hari ni, alhamdulillah, masjid kita ni antara masjid yang ramai lah. Walaupun ramai jemaah kita pun, tapi
Kita kalau kita katalah nak banding dengan jemaah sebenarnya kita rasa tak ramai lagi tak. Nak banding dengan anak mungkin sebenar tak ramai lagi ni. Kerana kita ni berdasarkan hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sampai ke masjid kerana semata-mata kita ini sihat. Kita yakin ramai lagi yang lebih sihat pada kita. Ada yang mari masjid, semaya di masjid ni, ada yang bertukar mari. Ada yang atur tapak dah mari. Ada yang mari nak semaya berdiri pun tak boleh, kena semaya boleh duduk dan sebagainya. Ramai lagi orang yang lebih sihat pada dia, tapi Allah tak panggil dia mari. Diseru tapi tak mari. Hayya 'alas salah. Dengar hayya 'alas salah tapi tak mari sebab Allah tak ambil dia mari. Hidayah Allah Taala tu tak sapa ke dia. Nak sapa mari tak sapa. Begitu jugalah kalau kita kira mudah. Orang lain ramai lagi lebih mudah pada kita. Kita mari dengan motor buruk, orang lain kereta besar pun ada. Tapi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditarik, tidak diberi hidayah oleh Allah Taala nak mari. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Abu Talib orang yang paling banyak jasa kepada Nabi dan juga kepada Islam. Sebenar-benarnya dia pun banyak jasa kepada Islam. Sebab itulah orang yang kafir yang paling ringan azab dia di akhirat nanti Abu Talib. Ringan-ringan pun diriwayatkan ceritanya ringan-ringan pun letak bawah tapak kaki gelegak otak. Tu ringan tu. Api neraka tu letak bawah tapak kaki gelegak otak. Ni paling ringan. Abu Talib ni orang ringan ni. Sebab banyak jasa dia kepada perjuangan Nabi, kepada Islam. Tapi dia tak masuk Islam juga sehingga ke akhirnya pun kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jaga sangat benda-benda lagu ni. Kalau berlaku kepada Abu Talib hari itu, Nabi pergi ajak dia masuk Islam, dia masuk kerana Nabi. Lepas pada tu ramal lah, boleh Nabi ajak supaya masuk. Nabi ajak masuk, tapi tidak lagu tu. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada riwayat yang mengatakan semasa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dalam masa 10 tahun lebih kurang Nabi telah berdakwah di Mekah, 10 tahun lebih kurang, 13 tahun lebih kurang di Mekah. Hanya ada lebih kurang 40 orang saja yang mengikut Nabi. Hanya ada lebih kurang 40 orang. Ada riwayat kata lebih kurang 40 orang saja. Dalam masa 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Bukannya mudah dakwah ni. Jadi itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sebab itulah hamba kadang-kadang yalah kita bincang bagus. Untuk kita cari solusi macam mana kita nak suruh ramai ahli jemaah kita dan sebagainya, tu bagus, cantik. Teruskan kita bincang, teruskan cari apa yang kita nak buat supaya orang ramai mari. Tapi kita kena ingat bahawa dia juga terserah kepada hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana kita buat pun kalau tak sampai hidayah itu tak mari. Pengasuh pertama dia Ummu Aiman, ibu susu yang pertama Nabi Suwaibah Aslamiyah. Ingat gitulah. Dan ibu susu kedua Nabi Halimah Sa'diyah. Kita duduk dengar biasa-biasanya ingat ibu susu Nabi Halimah Sa'diyah kan. Ibu susu yang kedua dah Halimah Sa'diyah. Ibu susu yang pertama Suwaibah Aslamiyah nama dia. Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibah Al-Aslamiyah. Dan pengasuh Nabi yang pertama Ummu Aiman. Pengasuh dia yang pertama. Ni benda-benda yang asah kita panggil Nabi, benda-benda asah berkaitan dengan Nabi. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni semua ni lah sasa nama sebut sini: Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Hind, Saudah, Zainab. Zainab ada dua orang dan Maimunah dan juga Safiyah. Ini antara yang perlu kita ni tak kena ingat tak apa, tapi kita tahulah, kita ambil tahu boleh balik baca semulalah. Dan anak-anak Rasulullah 7 orang itu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan juga Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, nescaya dia bersama-sama aku di dalam syurga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita mengingati Nabi, kalau kita sebut benda-benda tadi, kalau kita ingat benda-benda tadi kerana kita cinta kepada Nabi, maka Nabi kata kita bersama dia di syurga nanti. Tu je. Nak raya tu je. Kalau kita nak tahu benda-benda sana, kita tahu nama Nabi sehingga kita sayang Nabi,
kita tahu anak-anak Nabi, kita tahu Nabi lahir bila, tahu Nabi lahir mana, tahu pak dara dia siapa, tahu tok dia siapa, tahu apa sahaja berkaitan dengan Nabi sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi. Ataupun kita buat kuliah sehingga dengan kuliah itu kita kenal Nabi dan kita cinta pada Nabi. Ataupun kita baca rawi lah, kita baca gapo lah riwayat hidup Nabi sehingga timbul rasa cinta kita pada Nabi. Maka Nabi kata bersama dengan dia, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti insya-Allah. Al-qalbul marid. Kita sambung pelajaran kita dalam kitab kita Tazkiyatun Nufus. Al-qalbul marid. Setelah kita tengok macam mana al-qalbus salim, as-sahih, hati yang sihat, sejahtera, sempurna, kita juga telah melihat hati yang mati lagu mana, iaitu diddul qalbis salim, iaitu opposite, lawan kepada didd, iaitu lawan kepada hati yang sihat, hati yang mati. Hari ini kita tengok al-qalbul marid, macam mana hati yang sakit. Jadi kita ni ada tiga. Kita ni bainas salasah. Kita ni antara tiga ni. Sama ada hati kita sihat, sempurna, salim, hati yang sudah bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita ni hati yang mati, ataupun kita ni hati yang sakit, belum mati tapi sakit. Kita duduk mana? Mesti antara tiga tu. Mesti antara tiga. Serupa dengan hak fizikal lah ni. Kita ni sakit ke, kita ni sihat ke, kita ni dah mati dah. Itu je. Kalau tidak mati, hidup lagi. Hidup pula mungkin hidup tapi sakit. Antara tiga tu je kita ni. Bila kita nak buat apa-apa pun, sesuatu pun sama lah. Kita yang kenal diri kita sendiri. Kita duduk mana? Orang lain tak tahu. Minggu lepas hamba pergi di satu masjid. Kuliah maghrib dengan kuliah subuh. Ni nak cerita hak kita tak tahu ni. Nak cerita hak kita tak tahu. Sehari sebelum tu hamba pergi satu masjid dah. Kuliah maghrib dengan kuliah subuh. So masjid yang sama ni. Jauh sikit lah malah cerita lah mana. Pergi kuliah maghrib, pergi kuliah subuh. Alhamdulillah. Pergi kuliah maghrib, kuliah subuh tak lagi. Ada gangguan kesihatan. Allahu Akbar kata. Pergi jauh ni. Tiba tak boleh nak kuliah subuh. Sebab yang tahu tu kita. Yang tahu tu kita. Masa kuliah maghrib tu ceramah sana ni. Boleh tengoklah dalam FB pun ada. Masuk kuliah maghrib sana ni. Nah, angin-angin kita, cita-cita kita tak apa. Malam ni ada 3 perkara hamba nak cerita. Malam ni hamba cerita saja. Pagi esok kuliah subuh kita jumpa pula 2 perkara lagi. Sedap kita tu. InsyaAllah. Tak boleh banyak-banyak. Kalau beri banyak-banyak tak ingat dia kata. Semangat kita ni. Masa tu sihat, alhamdulillah. Panah ni, berasa ni. Ni berasa apa? Peluh berasa ni. Semangat dia. Tiba-tiba lepas maya aja, lepas pada isyak aja mari gang berasa aku ni tak apa-apa nak sihat ni. Itu je lah. Antara tadi kita hidup, kita sihat. Antara kita hidup, kita tidak mati lagi. Ataupun kita sakit. Itu je. Oh ya, aku tu imam minta maaf. Pagi esok aku tak boleh pergi, aku kurang sihat. Dek esok, dia kata dek esok dah. Sihat dah dek malam ni. Aku kata tak berkali sebab aku tahu aku. Kita tahu kita ni ambil masa banyak mana kita nak recover. Kita nak sihat balik, kita nak orang panggil nak selit semula tu berapa jam, berapa hari kan? Gitu. 2-3 hari lepas. Kita yang tahu. Sebab itulah nak tahu mana hati yang sihat, mana hati yang mati, mana hati yang sakit, kita tahu, kita letak. Jadi hamba cerita daripada awal ni, kita baca tajuk sosok ni, kadang-kadang sepenggal yang seminggu ni, kita bukan nak habis buku. Kita nak suruh kita faham supaya kita ngaji kita boleh letak atas diri kita sendiri. Kalau kita bercakap pasal hati, kita kenal hati kita lagu mana. Kita tahu nak letak hati kita ni hidup ke mati. Kita tahu nak letak hati kita ni hati yang sihat ke hati yang sakit. Biar sampai tahap tu. Bukan setakat kita tak habis baca buku, batu mu ni hidup ke mati, kita tak tahu. Rugi kita gitu. Kita nak biar kita dapat sesuatu. Walaupun kita bicara ni lumak, kita bicara ni tak apa. Sikit-sikit sehari kita bicara ni tak apa. Tak ada masalah. Sepenggal aja. Malam-malam pasal mah. Dia sepenggal aja. Solomon ni je. So slide aja. Nampak kan tak? Sebab kita nak biar kita faham betul-betul. Biar lumak benda yang kita nak faham ni.
Biar betul-betul kita bicara kita. Kita ambil, kita letak atas kita. Kita buat contoh atas kita. Kita cari apa yang berkaitan dengan kita. Supaya betul-betul kita dapat manfaat daripada ni. Kita bukan bertujuan nak suruh habis kitab, nak suruh habis kuliah cepat, nak suruh habis belajar ni cepat. Tak. Belajar ni sampai bila-bila pun tak habis. Dan kita ni tak tahu berapa banyak yang kita nak belajar. Allah Ta'ala tak tanya kita berapa banyak kita belajar. Allah Ta'ala nak suruh kita belajar. Dan belajar ni bila? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan belajar ni ulama kita kata, belajar ini minal mahdi ila lahad. Daripada buaya sampailah ke mati. Maka itulah pengajian kita sepanjang hayat. Lifelong study. Kita ni belajar sepanjang hayat. Sampai bila-bila kita nak ngaji. Maka al-qalbul marid, hati yang sakit ini dia kata, qalbun lahu hayatun. Hati yang ada kehidupan, maknanya ada nyawa. Kalau kita lah ni tubuh kita nyawa. Tubuh hak sakit ni, tubuh yang masih ada nyawa. Tubuh yang mati, tubuh yang sudah tidak ada nyawa. Mari dulu sepupu hamba baru umur 47 tahun, 2 tahun lebih muda pada hamba, meninggal dunia. Tak ada lah sakit apa-apa. Lepas maya subuh, bahasa tak cekak. Gang mari. Orang tin apa tengok ni. Orang tin hamba cerita lah. Orang tin dia duduk cerita. Peluh. Orang tin ni kak. Dia duduk 2, 3, 4 beranak. Duduk lak peluh. Dia peluh basah sejuk, peluh basah duduk lak peluh tak tahu abah tu gana. Sampai pukul 7.30 dah baru royak kau pergi tengok tu berkali tak ada dah. Lagu tu ya tak ada. 47 umur baru. Sihat molek tu tak ada apa-apa, alhamdulillah. Mati. Tu mati. Hati yang sakit, hati yang masih ada nyawa. Hati yang mati tak ada dah. Orang mati, orang tak ada nyawa dah. Orang yang masih hidup ni, orang yang sakit, orang yang masih ada nyawa. Orang sihat ada nyawa, orang sakit pun ada nyawa. Masing-masing ada nyawa. Hati yang hidup pun ada nyawa juga. Hati yang hidup tapi sakit pun juga ada nyawa. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Tetapi ada penyakit. Hidup tapi ada penyakit. Sebab tu kita nak kenal hati kita ni ada penyakit ke tak ada penyakit. Sebab tu kita nak kenal sesar penyakit-penyakit ni gapo. Kita akan sapa tajuk lepas daripada ni, tajuknya amradul qulub. Habis kita kenal 3 jenis hati, kita akan masuk tajuk baru, namanya amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan bila kita sebut penyakit-penyakit hati ni, minta maaf lalu. Akan ada contoh-contoh yang penulis kitab ni buat yang kena atas kita. Bukan meraya. Hak penulis kitab tu dia tulis, oh kena serupa dengan aku, apa kata kat aku dia kata dia. Gitu. Sebab kita nak suruh kita rasa. Itu baru kita ngaji. Wabihi illah, dan dia ada penyakit tamudduhu hadhihi maratan wa hadhihi ukhra. Yang mana kadang-kadang sakit go tu, kadang-kadang sakit go ni, bahasa Kelantan. Ada hari ni sakit perut, minggu lepas sakit kepala, kadang-kadang sakit kaki, kadang-kadang sakit tangan. Itu sakit lah tu. Hak sehat sejahtera molek supaya kena main bola. Oh, buat apa tak turun player nombor 1 tak turun? Coach dia tahu boleh buat turun ke tak. Dia buat turun hak fit 100% boleh main. Tapi kalau dia mau ada sikit ya tak boleh main 95%, maka dia buat turun hak 100% boleh main. Biar bayar go mahal pun. Kalau dia nak turun juga, dia buat turun 15 minit waktu bek pula kata orang lain. Sebab dia nak hak fit dia 100%. Tu. Sebab kita tahu. Setiap hari kita tahu kita ni sihat ke kita sakit. Dan apabila kita sakit, sakit apa yang kita rasa sekarang ni? Sakit ke apa? Tangan tak sakit, alhamdulillah. Mata tak sakit, alhamdulillah. Kaki tak sakit, alhamdulillah. Perut tak sakit, alhamdulillah. Mana sakit? Ada tempat-tempat sakit. Kalau amu banyak sakit perut lah. Angin banyak. Orang jatuh. Sakit orang jatuh, angin banyak. Tu. Jadi kita tahu, hari ni perut aku molek. Ni semangat sikit hari ni. Kena air sekerak gelas ni, semangat molek.
Perlu molek dah ni. Muncul PKP. Kalau tidak PKP, panjang lagi. Sebab kita tahu kita tengah sihat ke, kita sedang sakit. Wah, dia genyih lagu lain, muka orang sakit ni. Mari pasal mah hamba jumpa nak tubik, habis kuliah hamba nak tubik pitu gitu, ada seorang pakcik duk belonjor kaki. Belonjor kaki, lipat sa belonjor kaki, tukak sa. Tua dah dia, umur 80 lebih. Assalamualaikum pakcik, kata, sihat ke? Alhamdulillah lah ustaz. Dia kata, boleh mari masjid. Alhamdulillah, sihat ke? Sihat. Boleh mari. Apa? Mari dengan kereta. Alhamdulillah, boleh bawa kereta. Oh, kereta automatik. Dia kata, senang nak bawa, tak apa, boleh bawa. Orang bertukar tu. Orang bertukar. Dia boleh bawa mari masjid, bawa kereta automatik. Lepas tu mari dengan siapa? Seorang. Mari seorang lagi masjid. Kalau mau nak tunjuk sini tu kau tu. Tapi nak ada orang tua. Pandangan mata umur 80 lebih umur dia. 80 umur dia mesti paling kurang 80 umur dia. Bertukar. Habis orang tubik belakang dah, lepas pada orang semai sunat habis dah ni. Tubik belakang dah orang lain, dia duk belunjur kaki dekat kiri dia ni, duk pegang kaki ada seorang kelip belakang dah. Mari seorang bertukar, bawa kereta, boleh bawa kereta kerana kereta automatik dia kata, mari seorang masjid. Itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak mari walaupun dalam keadaan lagu tu. Hamba bukan sebut ni kepada dia. Hamba menangis dalam hati hamba. Menangis dalam hati hamba, hamba fikir hamba ni aku ni kalau aku setara dia. Aku kalau bertukar apa dia ni siapa dalam masjid? Aku kalau mari sore lagu ni aku mari dalam masjid dalam keadaan lagu tu gi ke dok masjid. Mikir kita lagu tu. Minta ya Allah ya Tuhan aku berilah aku kekuatan sebagaimana kamu telah beri kepada pakcik ni ya Allah, biarlah aku boleh istiqamah seperti ni juga sikit lagi. Kita nak minta lagu tu. Sebab kita lah ni kita boleh mari tadi sebab kita sihat mungkin. Kita boleh mari mungkin sebab kita mudah mungkin. Kita boleh mari mungkin sebab kita ada masa. Tapi kalau kita tak sihat, kalau kita tak ada masa, kalau kita tidak mudah lah mana, mari ke tak kita. Tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mari. Sebab itulah kita pun kenal diri kita sendiri. Secara mana? Dia mari, hamba yakin dia mari sebab dia tahu aku ni boleh pergi. Boleh tekan minyak break ni. Moga minyak automatik kan. Naik atas masjid ni walaupun bertukar pun aku boleh berjalan naik atas masjid ni. Aku boleh duduk masjid ni. Aku boleh kelik seorang pun. Lepas tu dia boleh pergi. Sebab dia kenal diri dia, manakah kekurangan dia, mana dia sakit, mana dia sihat, bila dia sakit, bila dia sihat, dia tahu. Sebab tu kita kena kenal diri kita sendiri. Kita kena kenal hati kita sendiri. Wahum lima ghalaba alaihi minhuma. Dan orang-orang lagu ni dia kata, lima ghalaba alaihi minhuma. Dia akan ikut mana hak lebih. Dia akan ikut mana hak lebih. Kalaulah lebih kepada sakit, dia akan jadi sakit. Kalau lebih kepada sihat, dia akan jadi sihat. Ni orang hati sakit. Maknanya sini, fihi mahabbatullah. Dia ada rasa cinta kepada Allah, wal iman bihi, wal ikhlas lahu, wat tawakkul alaihi. Ada iman kepada Allah, dia masih lagi boleh ikhlas kepada Allah. Ada sifat-sifat tawakal dia kepada Allah, berserah diri dia kepada Allah. Ma huwa maddatu hayatihi, yang mana dengan itulah dia hidup. Tetapi dalam masa yang sama, wa fihi min mahabbati syahwat. Dalam masa yang sama, dia juga ada kecintaan kepada mengikut kecenderungan dia kepada hawa nafsu syahwat dia, dunia. Maknanya hati yang sakit, hati yang ke akhirat pun ada, dunia pun ada. Lepas tu mana hak menang? Sebab kita lah ni lah, ada dunia ada dalam hati kita. Ada. Tapi menang siapa? Menang akhirat, alhamdulillah. Masa ni kita ada, mahak minggu lepas apa sebut juga. Masa ni kita ada kepentingan dunia kita yang lain. Masa ni kita ada nak pergi shopping. Contohnya lah, minta maaf lah buat contoh shopping semua. Hak mudah nak buat contoh.
Masa ni lah kita balik kerja tadi tak ada nak pergi mana-mana dah. Malam ni lah, malam ni kita ada nak pergi shopping ni. Jadi kita antara nak pergi shopping ke nak pergi ngaji. Kalau kita berasa kita pergi ngaji lah malam ni, shopping bila-bila boleh, maka kita mari ngaji. Tapi kalau kita mari hari kita rasa tak ada, kalau pergi ngaji ni tak ada nak shopping kelik karet, maka kita pergi shopping. Jadi orang yang hati sakit, orang yang ada dua-dua, kecenderungan dia kepada dunia ada, kecenderungan dia kepada akhirat pun ada. Hak mana dia ikut, hak mana menang. Dia turut hak mana lebih. Kalau hari ni berasa nak pergi Allah ke dunia, dia pergilah ke dunia. Kalau hari ni berasa nak pergi ke akhirat, dia pergi ke akhirat. Hari Jumaat ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh. Sama ada kita nak dengar kuliah subuh ke kita nak balik di rumah nak pergi makan roti canai selalu. Sebab hari Jumaat tak kerja. Atas kita. Ni orang panggil hati yang berbelah bahagi di antara dunia dia dengan akhirat dia. Maka dia kata fihi min mahabbati syahwat, ada juga mengikut hawa nafsu syahwat, wa isaraha, dan juga melebih-lebihkan hawa nafsu syahwat. Kadang-kadang lebih akhirat, kadang-kadang lebih dunia. Ni orang yang hatinya sakit. Wal hirs ala tahsiliha, begitu jugalah dia akan berusaha untuk mendapatkan dunia. Wal hasad, kadang-kadang sifat sehingga membawa kepada sifat hasad. Ada dua sifat hasad, ada ribtah kita panggil. Ribtah adalah kita cemburu, jealous kita kepada seseorang di atas hak dia dapat, tapi kita tidak mendoakan dia hilang. Tapi kalau hasad, hak kita berdoa dalam wa min syarri hasidin idza hasad tu, hasad ni ialah orang yang berdeki ke orang, dalam masa sama dia minta kalau boleh hilang daripada orang tu. Tu hasad. Jadi kita hasad tak boleh. Hasad ni dosa. Kalau kita hanya berdeki ke orang, kita nak supaya dia, tapi kita tidak mendoakan dia hilang hak dia ada, tak apa. Nak kaya supaya dia retak, tak apa. Kita deki tengok orang kaya, kita nak kaya supaya dia retak, tak apa. Tapi kalau kita deki dengan orang kaya dan kita nak supaya kita kaya dia jadi sesak, tu tak boleh. Itu kita panggil hasad. Dan kita minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Falaq, kita baca wa min syarri kulli hasidin idza hasad. Apabila mereka ni berhasad, sebab hasad ini akan menjatuhkan orang. Wal kibr, dan juga sifat takabur, besar diri, bangga diri, ujub ni bangga dengan diri sendiri, ma huwa madatu halakihi wa atabihi, yang mana inilah antara sebab kepada kehancuran dia, kebinasaan dia, juga kerosakan dia. Kalau iman, ikhlas, tawakal, itu adalah unsur-unsur kehidupan dia. Tapi kalau dia ni ada sifat-sifat hasad, deki tadi, ujub, bangga diri, takabur, besar diri dan sebagainya, itu akan membawa kerosakan kepada dia. Maka dia ni antara dua. Mumtahinun baina da'iyan. Dia selalu diuji antara dua pendakwah dia. Dua yang mengajak dia, dua yang mendorong dia. Iaitu da'in yad'uhu ila Allah wa rasulih wa daril akhirah, kepada Allah, Rasul dan juga hari akhirat, dan selaginya yad'uhu ilal ajilah, kepada dunia. Jadi dia di antara persimpangan di antara dunia dengan akhirat. Nak buat dunia kau, nak buat akhirat. Ni hak tak segar ni. Jadi kita, orang tak segar ni kadang-kadang boleh mari, kadang-kadang tak boleh mari. Sebab tak segar. Kalau hak kita segar molek, boleh semua. Makan. Kalau segar semua, tak sakit, boleh makan semua. Tapi bila sakit, tak boleh makan. Dia akan antara dua tu. Sakit lalu dengan tak lalu. Kalau lalu boleh makan, tak lalu tak boleh makan. Inilah hati yang sakit. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma, yang mana dia turut hak mana paling dekat, hak paling mudah dengan dia, hak paling senang bagi dia. Wa adnahuma ilaihi jiwara, dan juga hak paling dekat dengan dia. Habis juga oleh itu email sikit, sebab nak berhabis juga tajuk ni, supaya minggu depan, kuliah yang depan ni, kita masuk kepada amrad al-qulub. Kita masuk pada penyakit-penyakit hati. Fal qalbul awal hayyun, hati yang pertama, hati yang sihat sempurna, hidup, mukhbitun, taat, lemah lembut, layyin, wa'in, sedar, kabar. Hati yang sempurna, hati yang sihat, hati yang hidup, kabar, sedar. Apa yang dia buat, apa yang dia nak pergi mana, dia nak buat apa, dia sedar. Itu hati yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Rasulullah, membawa kepada ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasulullah. Hati yang kedua, wasani yabis mayyit,
Au mait. Orang ni orang yang hati dia mati. Hati mati ni hati kering. Royak gapo mu tak pakai. Kalau tanah kau. Ya habis tu tanah keras, tanah kau. Jiru air pun tak masuk, tak resap, nak nanam pun tak boleh. Royak gapo-gapo pun tak masuk. Orang panggil apa? Menuang air di dalam keladi kan. Tak masuk. Tu hati tanah kau. Hati keras kering ni hati tanah kau kita panggil. Dan yang ketiganya ialah marid, yang sakit. Maka sakit ni fa imma ila salamati adna, kepada dia ni selamat ataupun dia ni binasa. Itu je. Orang sakit ni antara orang ni hak bila sakit ni kalau makan tadi lalu tak lalu tu sakit. Jadi orang sakit ni orang yang sentiasa berada di persimpangan. Jadi kita ni hati yang benar-benar kita hidup ke, tak ada dalam perkiraan kita hak dunia akhirat tak rajin mana hak dunia akhirat sama. Hak baik dengan hak jahat tak ada hak jahat, hak baik sama. Hak molek dengan tak molek, hak molek sama. Itu hati yang sihat sempurna insya-Allah. Tapi kalau kita ni jaga-jaga buat juga hak tak molek, cakap kita kadang-kadang cakap molek, kadang-kadang mari juga buat tak molek, itu hati yang sakit. Kalau kecek ni tak molek sama, itu hati yang mati. Hati yang hidup, hati yang sihat sempurna, kecek molek sama. Nabi sama-sama Nabi ajar dah. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang betul-betul nak akhirat, cakap je benar aja. Orang yang cakap benar sahaja itu orang yang sihat. Orang yang hati dia qalbun salim, hati yang sempurna. Tapi kalau ada orang tu kecek molek, kadang-kadang kecek tak molek, itu hati yang sakit. Tapi kalau kecek ni otak molek sama, itu hati yang mati. Kita nak faham lagu tu. Jadi kita duduk mana tak payah paling ke orang. Tengok kita sendiri. Mung lah. Paling ke orang sedap kita. Mung kecek kat. Mung lah. Tak usah paling ke orang. Amo tidak royak paling ke orang. Jadi kalau paling ke orang tu bukan daripada amo. Amo angkat tangan. Kita bukan nak paling ke orang. Tengok pada diri kita sendiri, kita berada di mana. Hati kita ni hati sihat ke, hati yang sudah mati ke, ataupun hati yang belum mati tapi hati kita sakit. Wal iyazabillah, minta jauh daripada Allah, daripada hati yang mati, begitu juga hati yang sakit. Kita nak supaya kita adalah hati yang qalbun salim, sebab hati inilah hati yang layak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang ni kita akan sambung dengan amrad al-qulub, penyakit-penyakit hati insya-Allah. Sebelum kita masuk lagi bab hati besar juga, pak tajuk iaitu sumum al-qalb, racun-racun bagi hati. Banyak cerita pasal hati ni insya-Allah. Soal hati, cerita soal hati pun sedap kan. Ni hati sangat-sangat penting insya-Allah. Semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekuatan kesihatan kepada kita, umur kita pun diberkati insya-Allah, dan kita dijauhi daripada penyakit yang sedang melanda kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah kami, hindarilah kami, jauhilah kami, selamatkanlah kami daripada penyakit-penyakit seperti penyakit kusta, penyakit gila, penyakit sopak, dan juga segala penyakit yang berbahaya yang memudaratkan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.